InsyaAllah kita sambung. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulum fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan rukun yang ke-13 daripada rukun sembahyang, iaitu duduk bagi tasyahud akhir, iaitu tasyahud yang mengiringi akan dia salam. Dan duduk bagi tasyahud harus ia atas barang mana kelakuan, tetapi yang sunatnya tawarruk pada tasyahud yang akhir dan iftirash pada tasyahud yang pertama, dan duduk bagi membaca barang yang kemudiannya, dan kemudian daripada membaca tasyahud dan membaca selawat dan salam. Yang bawah tu nanti dulu, kita sampai kat situ dulu. Duduk dulu. Kat sini dapat kita faham solat ni bermula dengan berdiri, diakhiri dengan duduk. Pernah tak kita terfikir, kita mula solat dengan berdiri, last sekali duduk, disudahi dengan duduk semasa memberi salam. Dan duduk tasyahud akhir adalah rukun yang wajib bagi imam dan makmum. Tasyahud akhir, ke nak sebut tahiyat? Tasyahud tahiyat sama je makna dia. Duduk tasyahud akhir, duduk tahiyat akhir adalah rukun. Duduk tu rukun, bukan baca, duduk tu. Duduk tu rukun, adalah rukun yang wajib bagi imam dan makmum kalau solat berjemaah. Okay? Dan duduk tasyahud awal tu tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir adalah rukun mana yang wajib dibuat oleh imam dan makmum. Dua-dua wajib buat. Duduk tahiyat akhir ni, bukan duduk cara tahiyat akhir, duduk pada tahiyat yang akhir. Cara macam mana pun tak kisah. Duduk tasyahud awal pula, tahiyat awal pula sunat ab'ad bagi imam, sunat bagi imam tahiyat awal, tapi wajib bagi makmum. Betul tak? Kita tak pernah terfikir kadang-kadang. Tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, jangan baca duduk tu. Duduk tu adalah rukun dah. Siapa rukun kat siapa? Dekat imam dan dekat makmum, dua-dua rukun. Makmum tak buat tak sah, imam tak buat tak sah. Tak buat apa? Tak buat duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal pula dia sunat je. Sunat bagi siapa? Bagi yang sembahyang seorang dan bagi imam, tapi wajib bagi makmum kerana imam tu buat. Kerana wajib bagi makmum. Dan tasyahud awal pula sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu adalah tahiyat awal, tasyahud awal. Bukan baca, duduk. Jangan cerita baca, cerita duduk. Sekarang cerita perbuatan, rukun fi'li dulu. Sebab tu saya cakap tadi, berhenti dekat dan duduk bagi membaca barang yang kemudian tu nanti dulu. Baca nanti dulu. Duduk. Sebelum nak baca kena duduk dulu. Cerita duduk dulu. Duduk ni wajib. Ya, wajib duduk. Baca pun wajib, tapi duduk tu wajib. Jadi kalau pada tahiyat awal, duduk tu sunat ab'ad. Duduk tu sunat ab'ad. Membaca juga sunat ab'ad. Jadi kita dapat faham kat sini, kalau orang yang tak boleh duduk sebab ada masalah, kemudian dia semayanglah berdiri sampai kesudah, sebab dia tak boleh patahkan, bengkokkan lutut dia, ada masalah, jadi dia semayang berdiri, memang tak ada masalah. Tapi masa dia nak baca tahiyat awal, baca boleh tak? Baca dia tak ada kena-mengena dengan kepala lutut dia, memang tak ada kena, dia boleh baca. Tapi nak duduk boleh tak? Nak duduk tak boleh. Jadi dia telah meninggalkan satu sunat ab'ad. Jadi kalau meninggalkan sunat ab'ad, ada 8 perkara sunat ab'ad. Salah satunya itulah duduk. Kalau meninggalkan sunat ab'ad, disunatkan apa? Sujud sahwi. Nak sujud memang dia tak boleh sebab dia solat berdiri. Sujudlah juga. Jadi orang yang solat berdiri, dia tak boleh baca tahiyat awal. Dia boleh baca tahiyat awal, dia tak boleh duduk dekat tahiyat awal. Okey, itu satu. Dan yang kedua, rukun duduk pada tasyahud akhir, pada tahiyat akhir ni, rukun duduk tu ialah rukun fi'li, rukun perbuatan. Ialah duduk tu perbuatan. Dan dekat duduk tu, dekat rukun duduk tu, tahiyat akhir tu, ada 3 rukun lain atas dia. Rukun qauli, rukun perkataan atas duduk tu.
Apa dia rukun tu? Yang wajib dia baca. Pertama, tahiyat lah, tasyahud lah, wajib baca tasyahud. Kemudian wajib selawat. Wajib selawat, tak selawat tak sah. Kemudian wajib salam. Semua tiga-tiga ni duduk, buat masa duduk. Dia tak boleh buat masa berdiri. Jadi maksud ni kat sini ada 4 rukun lah dalam satu. 4 dalam satu lah. Pertama, duduk tu memang wajib. Yang kedua, tasyahud memang wajib. Kemudian selawat memang wajib. Kemudian salam memang wajib. Jadi macam tu dia agak susah. Secara mudah ni macam ni. Wajib duduk dan baca tasyahud. Itu pertama. Wajib duduk dan selawat. Ataupun wajib membaca tasyahud ketika duduk. Boleh juga. Itu pertama. Lepas tu, dan dia wajib membaca selawat ketika duduk. Kenapa cakap asing-asing? Sebab dia benda asing-asing. Dan wajib salam ketika duduk. Dan sama macam qiyam, berdiri. Berdiri rukun perbuatan. Rukun perbuatan. Dan nak takbiratul ihram, dia mesti kena berdiri. Jadi wajib rukun takbiratul ihram dibuat, mesti berdiri. Lepas tu Fatihah. Fatihah memang rukun, tapi nak baca Fatihah wajib berdiri. Jadi boleh disebut macam ni. Wajib niat berdiri ketika berdiri. Wajib takbiratul ihram Allahu Akbar ketika berdiri. Wajib baca Fatihah ketika berdiri. Dia tak boleh satu-satu. Aku dah baca Fatihah, biarlah duduk pun. Tak boleh. Dia mesti ketika berdiri. Ini orang sihat ni. Sama lah juga macam tasyahud. Wajib baca tasyahud ketika duduk. Wajib selawat ketika duduk. Wajib salam ketika duduk. Kalau masa salam ni dia bangun, bagi salam tak sah. Kalau kita faham, salah faham, salam tu rukun perkataan kan. Jadi masa fil alamin innaka hamidum majid, dia pun bangun, assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Tak boleh, tak sah sembahyang. Kerana dia mesti duduk. Sebab dia macam tu, dia mesti duduk. Dia adalah rukun yang berbeza. Duduk cerita lain, baca cerita lain. Ini bermakna wajib duduk pada ketiga-tiga keadaan tadi, nak baca tadi. Dan kalau uzur tak boleh duduk, terlepas tak rukun bacaan? Tak terlepas lah, sebab cerita lain-lain. Jadi sebab aku tak boleh duduk, maka aku tak payah baca tahiyat. Mana pula macam tu? Tak boleh duduk, gugur lah duduk. Tapi tahiyat tak gugur, cerita lain-lain. Tu kat situ fiqh macam tu. Kewajipan duduk tu, ataupun dia uzur, tak boleh baca. Dia tak boleh baca, tak reti nak baca. Dia seorang masuk Islam, baru masuk Islam tak reti nak baca. Oleh kerana dia tak reti nak baca tasyahud akhir, tak sempat nak belajar, salam boleh. Biasa salam takkan tak boleh. Assalamualaikum. Biasa orang kafir duk Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum biasanya boleh. Tapi tasyahud ni panjang, selawat ni panjang. Dia baru masuk Islam. Bila dia baru masuk Islam, waktu dia bangun daripada sujud tadi untuk tahiyat akhir tu, dia wajib tak duduk? Dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Kalau kita sekalikan dia, bila dia tak boleh baca, secara automatik tak payahlah dia duduk. Tak. Bila dia tak boleh baca gugur bagi dia. Tapi duduk, wajib duduk. Macam tu lah. Jadi kita boleh katanya duduk wajib dimaafkan tasyahud, sebab dia baru masuk Islam, tak boleh baca. Duduk wajib dimaafkan selawat. Duduk wajib salam, kerana salam senang lah. Kalau salam pun tak boleh, duduk wajib dimaafkan salam. Jadi dia duduk je lah. Duduk agak waktu tu. Waktu tasyahud berapa minit? 10 saat. 10 saat duduk. Mesti kena duduk. Duduk cerita lain, tasyahud cerita lain. Dan kalau kita nak tengok beza bab khutbah Jumaat, tu kadang-kadang bila kita ni jenis berani kita ni, bukan jenis-jenis penakut, jenis berani. Imam tu okey lagi lah. Walaupun okey pun ada lah waktu-waktu tertentu buatnya terlupa sesuatu, tak terlupa rakaat, jahanam nak buat macam mana. Sebab nak naik ni dia kena cukup. Orang Indonesia, orang luar Indonesia, duduk kat Indonesia, nak datang cari makan kat sini, cukup ilmu dia dah ada. Mesti cukup. Kalau tidak, mana dia berani datang? Nak berenangnya, nak layan orang pandang rendah kat dia, macam mana nak buat? Semua cukup. Lepas tu dia boleh hidup. Penuh ilmu dia dah ada. Kita nak, sekarang ni imam, setakat imam boleh lagi. Kerana apa boleh? Kerana tak jadi benda-benda pelik.
Cuba jadi benda-benda pelik. Jahannam juga dia. Tapi dah tak ada masalah bagi dia. Khutbah pula. Okey, naik khutbah. Jadi khutbah. Alah, khutbah baca aje. Ya ke? Nak cerita ni. Lepas tu duk pijak, tengok ada apa? Duk pegang, duduk ada najis. Macam tahi cicak ke apa. Tak sah dia punya khutbah tu. Nak baca khutbah wajib suci daripada najis. Mana tahu? Tahu baca khutbah selesai. Nak tahu pula rukun-rukun khutbah apa? Tak tahu. Jadi masalah macam mana? Dalam bab khutbah Jumaat, berdiri dan duduk, berdiri ataupun duduk di antara dua khutbah tu adalah syarat sah khutbah. Tak berdiri tak sah khutbah bagi orang yang mampu ni. Jangan tiba-tiba kata kalau dia sakit kaki, tak payah tanyalah bab tu. Kalau sakit nak macam mana? Gantilah orang lain, dah tak ada orang lain boleh, tak ada apa. Jadi berdiri dan duduk sekejap tu di antara dua khutbah tu, itu adalah syarat sah khutbah. Kerana itulah bila kita belajar, saya nak jadi khatib sekarang, saya nak belajar rukun-rukun. Bila dia belajar rukun-rukun, rukun ni apa? Rukun-rukun khutbah, rukun-rukun khutbah Jumaat cuma kauli je, perkataan je. Apa dia? Sebab khutbah Jumaat ni sebagai nasihat. Bila nasihat, untuk menyampaikan nasihat, dia tak gabungkanlah perbuatan kauli dengan fi'li, dia tak gabung. Jadi apa dia? Apakah rukun khutbah? Apa dia? Pertama, memuji. Alhamdulillah lah. Cukup alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyina Muhammad. Dah, dua dah rukun dah. Lepas tu ittaqullah. Suruh orang bertakwa. Bahasa Arab. Lepas tu satu ayat. Qul huwallahu ahad. Selesai dah. Okey. Tapi kata berdiri. Berdiri duduk kat mana? Dalam rukun tak ada. Oh, dah tahu. Dah tahu. Tapi dia tahu tak syarat sah khutbah adalah berdiri dan duduk di antara dua khutbah. Kerana apa tak masuk dalam rukun? Kerana apa sembahyang dah kita menjadi? Kenapa tak disebut mengucapkan alhamdulillah ketika berdiri? Mengucapkan selawat ketika berdiri. Padahal kalau tak berdiri tak sah khutbah. Tapi sembahyang disebut kerana sembahyang ialah merangkumi juzuk-juzuk perkataan dan perbuatan. Apa dia? Aqwalun wa af'alun, kan? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita. Ini baru syarat. Bisyara'ita maksusah dengan syarat-syarat tertentu. Ta'rifan sembahyang ni adalah perkataan digabung dengan perbuatan. Dua-dua. Kerana itulah dia jadi rukun. Tapi dalam bab khutbah dia tak jadi. Jadi bila belajar rukun-rukun khutbah, silap-silap tak sah khutbah. Kerana dia kena belajar syarat-syarat juga. Dia tak masuk sekali. Tapi kalau belajar rukun-rukun sembahyang, dah selesai dah bab sembahyang. Sebab termasuk perbuatan dalam tu. Sebab tu kita kena tahu. Tapi walaupun sembahyang tu sah, kena belajar dulu yang kat luar. Syarat sah tu dia tak termasuk dalam sembahyang, dia kena belajar lah. Dia kena lompat daripada rumah dia terus pergi ke surau untuk sembahyang. Kerana apa? Kerana dia tak belajar syarat sah. Dia tak belajar syarat sah, jadi dia tak tahu bab najis, bab apa semua tak tahu. Jadi masalah lah. Masalah. Tapi sembahyang dia sah tak? Sah kalau rukun dia belajar dengan sempurna. Bab sembahyang, bab wuduk dia mungkin tak sah, tu cerita luar. Tapi kalau lah bab khutbah Jumaat, dia kena belajar kedua-duanya sekali. Nak tahu dalam fiqh dia ada pembahagian. Kadang-kadang belajar rukun saja memadai kerana ada perbuatan dan perkataan. Kadang-kadang belajar rukun je tak memadai kerana ada syarat yang perlu dia belajar. Okey, duduk tasyahud akhir adalah wajib. Tapi cara untuk duduk macam-macam mana sekalipun boleh, asalkan dinamakan duduk. Yang disebut kat sini, bahasa apa dia pakai kat sini? Harus ia atas barang mana kelakuan. Tu maksud faham tak? Harus ia atas barang mana kelakuan. Harus ia orang tu atas barang mana, macam mana cara kelakuan, macam mana cara duduk pun boleh. Janji nama ni duduk macam tadi, sama macam tadi. Macam mana nak duduk pun boleh. Sama ada nak duduk iftirash, tawarruk, tarabbu', bersila tu, ataupun nak duduk macam kaki dua cakap tadi tu, lutut naik atas, ataupun nak duduk macam menggat panji alam tu, sebelah kaki naik atas, sebelah kaki duduk kat bawah. Janji namanya duduk. Namanya duduk sah. Sah apa? Sah tahiyat akhir. Duduk tu sah. Tapi dia sebut kat sini apa? Yang sunatnya tawarruk. Yang lebih tepatnya bukan yang sunatnya, yang afdalnya tawarruk.
Yang afdalnya tawarruk, tapi yang sunatnya iftirash. Duduk yang terus sujud. Itu sunat. Macam ni. Tapi yang tawarruk afdal. Itu dia maksud dekat situ. Dan tawarruk ialah apa dia? Tawarruk pula apa benda? Tawarruk ni duduk, kita akan sebut banyak kali lepas ni. Tawarruk iftirash, tawarruk iftirash, tarabuk. Tawarruk duduk macam tayak kaki, kaki kiri duduk, punggung duduk atas kaki kiri, punggung keluar, kaki kiri keluar sampai ke celah tu, celah kaki kanan naik ke atas, tegakkan. Punggung duduk atas bumi. Iftirash macam mana tadi? Kaki sebelah, punggung duduk atas kaki kiri, kaki kanan naik tegak. Okey, kita dah tahu iftirash dengan tawarruk. Jadi tawarruk ni duduk yang afdal pada tayak akhir, tapi dia sebut kat sini ni, iaitu tasyahud yang mengiringi akan dia salam dan duduk bagi tasyahud. Itulah maksud tawarruk yang sebenar. Itulah duduk di antara duduk tahiyat akhir yang sebenar. Duduk apa? Duduk bagi mengiringi salam, bukan duduk kerana nak baca tahiyat akhir. Biasa kita akan faham duduk tahiyat akhir ni kerana nak baca tahiyat akhir kat situ. Bila nak baca tahiyat akhir kat situ, duduklah menyengit. Tawarruk, salah. Salah duduk ke? Bukan salah duduk, salah takrif. Duduk tawarruk adalah duduk, selepas duduk tu mesti nak salam. Lepas habis baca, lepas habis tu bukan nak sujud, bukan nak bangun, mesti nak salam. Mesti nak salam. Maksud mesti habis sembahyang lepas tu, yang terakhir. Jadi ada masalah ke? Ada masalah kalau salah faham. Kalau salah takrif ni. Macam mana? Contohnya sujud syukur. Terlepas dari musibah, accident, tengok-tengok tak ada apa, kereta hancur. Dalam keadaan baru balik surau, ada wuduk. Kiblat pun tahu, tengok tu kiblat, tengok handphone kiblat. Terus sujud syukur dekat jalan tu juga. Boleh? Kiblat kena betul. Allahu akbar. Allahu akbar, sujud. Bersyukurlah tu. Baca doa ke apa, ya Allah bersyukur ke semua. Lepas tu bangun. Bangun tu terus salam. Nak duduk iftirash ke tawarruk? Ingat takrif tadi. Takrif tawarruk adalah duduk lepas tu nak bagi salam, ataupun bahasa kitab duduk bagi mengiringi salam. Duduk tawarruk tapi tak baca tahiyat pun. Dah salah. Rupanya aku salah faham. Aku ingatkan duduk tawarruk kerana nak baca tahiyat akhir. Yang itu tak baca pun, mana ada at-tahiyat, mana ada. Lepas Allahu akbar tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi salam. Mana ada tahiyat akhir. Itu satu. Dan juga apa dia? Sujud sekali, sujud syukur sekali. Jangan bertukar dengan sujud sahwi. Sujud tilawah sama juga, sujud tilawah. Ada orang duk baca, ataupun kita sendiri baca Quran, ataupun orang duk baca Quran, ada tanda masjid. Dah sampai dah waktu ni. Sujud tilawah di luar lah. Sujud sajadah di dalam sembahyang di luar. Nak rasa nak sujud dah, sajadah wajhiya lillazi tu kan. Jadi bangun Allahu akbar, sujud sajadah wajhiya lillazi sampai habis. Lepas tu bukannya at-tahiyah bila bangun, tak. Terus bagi salam. Jadi duduk macam mana? Duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Dan pula apa lagi? Duduk tahiyat akhir. Baru masuk duduk tahiyat akhir. Kenapa kena duduk tahiyat akhir tu duduk tawarruk? Kerana nak baca tahiyat akhir. Lepas baca tahiyat akhir tu nak bagi salam. Kat situlah kita salah baca. Kita ingat sebab tahiyat akhir tu yang duduk macam tu. Bukan. Sebab nak bagi salam yang akan datang tu yang kita duduk macam tu, duduk sengit tu. Tu yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat, duduk sebelum bagi salam pada sujud sahwi. Kita ada buat satu masalah, salah tertinggal kunut lah, senang tertinggal kunut. Jadi masa sujud tu, alamak, nak sujud sahwi lepas ni, nak sujud sahwi kan. Jadi bila baca tahiyat akhir tu nak duduk macam mana? Sebelum ni tak tahu. Sekarang baru cakap istirahat. Biasanya akan duduk tawarruk sebab tahiyat akhir, nak baca tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Lepas tu dengan susah payah bangun, sujud subhanallah. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian sujud balik subhanallah. Kemudian duduk di antara dua sujud, ataupun duduk tawarruk, tak kisahlah mana-mana orang buat dua-dua ni. Kemudian baru bagi salam. Silap lah. Sepatutnya macam mana? Duduk lepas dah tahu nak sujud sahwi, duduk macam mana? Iftirash. Sebab apa? Lepas ni tak bagi salam pun duduk iftirash. Lepas tu
sujud, duduk, istirahat lagi sekali, sujud, duduk tawarruk. Lepas duduk tawarruk baca at-tahiyah je. Mana ada? Baru bagi salam. Itulah dia. Kemudian pula duduk makmum masbuk. Duduk makmum masbuk. Kita lambat, satu rakaat ke dua rakaat kena tambah. Bila imam dah tayyat akhir, kita mungkin baru satu rakaat, baru dua rakaat. Senang kita nak tambah lah. Nak duduk macam mana? Duduk macam imam tawarruk lepas tu bangun ke? Tak. Duduk istirahat. Yang tu biasa orang buat. Kenapa buat? Tak. Sebab tak baca tayyat akhir. Silap juga alasan walaupun betul. Bukan sebab tak baca tayyat akhir. Sebab lepas tu aku bukan nak bagi salam, imam je salam, aku nak tambah satu lagi. Kat situ. Itulah duduk tawarruk. Dia duduk, selepas pada duduk tu bagi salam. Itu pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanbali, kalau solat itu adalah duduk tahiyat akhir dalam keadaan tawarruk pada mazhab Syafi'i, dan tahiyat awal duduk iftirash pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanbali, kalau orang tu dia sembahyang, dia cuma ada satu tahiyat, satu tasyahud. Contohnya subuh, witir, duha, semua ada satu kan? Apa lagi? Sunat-sunat ni, solat sunat qabliyah, ba'diyah, semua yang dua ni. Tu je lah, maksudnya jenis solat yang ada satu je tasyahud. Jadi duduk dia iftirash, bukan tawarruk. Itu mazhab Hanbali. Jadi kalau dia solat sunat, dia akan duduk macam tu. Tapi bila semayang maghrib, tahiyat awal macam kita. Sama macam mazhab Syafi'i. Tahiyat akhir dia akan ingat, dia sama. Tapi kalau ada satu, dia semua iftirash. Subuh dia iftirash lah, bukan tawarruk. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi lagi beza. Tahiyat awal dan tahiyat akhir iftirash je. Macam tahiyat awal je, tahiyat awal ke tahiyat akhir ke macam tahiyat awal. Itu adalah mazhab Hanafi. Tapi itu orang lelaki. Orang perempuan tawarruk semua. Tawarruk semua. Jadi duduk tahiyat awal pun macam tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir pun macam tahiyat akhir. Itu mazhab Hanafi. Jadi orang perempuan yang duduk iftirash dua-dua, tak tahu dia ikut mazhab mana. Orang lelaki boleh kita kata mazhab Hanafi, boleh kata. Orang perempuan tak tahu dia ikut. Okey. Kerana apa? Kerana lebih menjaga kehormatannya, terkepit sikit, lebih menjaga kehormatan. Mazhab Maliki lagi best. Tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke, semua tawarruk, lelaki ke perempuan. Jadi susah nak bangun tu. Duduk tahiyat awal, duduk ni. Tahiyat akhir pun duduk tawarruk, dua-dua. Mazhab Hanafi dua-dua iftirash bagi lelaki. Bagi perempuan sama macam mazhab Maliki juga. Kerana itulah pada mazhab Syafi'i, kalau kita tengok imam duduk tahiyat, kita dah dapat agak dah apa yang akan berlaku selepas ini. Kalau orang yang belajar. Kalau tidak, dia tak tahu juga. Contoh sebab mazhab Syafi'i itu tu hebat tu. Kalau kita kaji yang hebat. Contohnya imam duduk iftirash. Okey. Imam duduk iftirash. Dia baru nak semayang. Dia tahu tak dia akan dapat rakaat. Dia baru nak takbir ni, baru nak tengok, baru duduk betul-betulkan baju, nak ni, baru nak niat. Tapi imam tengah tahiyat. Tahiyat dia duduk iftirash. Dia kata memang aku akan dapat rakaat. Dapat tahu dah. Memang akan dapat rakaat. Jadi dia semayang. Maksudnya dia tunggu bangun ataupun dia terus duduk pun boleh juga. Terbaiknya Allah Akbar, duduklah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Allah, imam bangun. Tulillah, bangun. Tu cukup lah. Jadi dapat lebih satu tahiyat. Ingat senang nak buat tahiyat. Suka-suka boleh tak? Semayang subuh buat 2 kali tahiyat. Tak sah terus. Jadi dapat free-free sebab lambat. Okey apa? Okey, jangan tunggu bangun. Jangan tunggu bangun. Jadi biasa tu semayang tarawih. Tunggu. Amin. Allah, tak payah tunggu. Jahannam tu nak semayang pun berkira. Itu kalau mana dapat tahu. Dapat tahu. Ataupun makmum muafiq. Makmum ni dia dengan imam, dia tolong, dia pamat lagi lah, Bilal lah senang kita. Dia muafiq, dia bukan masbuk. Tapi dia tengok imam pada tahiyat akhir duduk iftirash. Maknanya dia dapat tahu dah. Dengan syarat belajarlah dua-dua. Imam belajar, makmum belajar. Dua-dua tak belajar pun jahannam juga.
oh ada sesuatu yang berlaku. Dia fikir balik, makmum duk fikir, tak tinggal kunut. Sebab apa yang tinggal kunut? Sebab sembahyang isyak memang tak ada kunut. Tadi tahiyat awal confirm ada, lepas tu tak tambah rakaat pun tak ada pun, subhanallah ke apa tak ada. Kenapa dia? Okay. Jadi bila dia imam duduk tahiyat awal, maka dia dapat tahu yang imam akan sujud sahwi lepas ni. Jadi dia kena standby. Dia tak payah subhanallah, tak payah, ataupun tak payah buat, sujud aja. Dia dah tahu, dah agak masa at-tahiyatul mubarakah salam. Dah tahu. Terus sambung. Tak ada terkejut-kejut, tak ada keluh huah ke, tak ada terjadi sampai 18 mazhab dalam tu. Bila imam tersalah tu menyebabkan ada yang ikut, ada yang tak ikut, ada yang mufaraqah, ada yang subhanallah, macam-macam berlaku kat belakang, tak ada. Sebab faham tu. Dapat tahu kenapa boleh jadi macam ni. Sekejap kita cerita. Sekejap satu lagi. Lepas ni boleh cerita. Boleh jadi macam tu? Boleh. Ataupun imam tinggal kunut. Yang tadi imam tak tinggal, tapi tahiyat, tapi duduk iftirash. Kat sini dapat tahu imam nak sujud sahwi lepas ni. Mungkin ada masalah dia. Walaupun dia tak tinggal, yang kita nampak. Mesti dia ada tinggal yang kita tak nampak kat situ. Dan akan terjadi juga imam tinggal kunut ataupun tahiyat awal, tapi pada tahiyat akhir dia duduk tawarruk. Dapat tahu imam tak nak sujud sahwi. Dapat tahu. Tapi kalau imam tak belajar, dia akan sujud juga. Tapi tak apalah, nak bagi tahu, dapat tahu. Nampak cantik kelasnya mazhab Syafi'i. Dapat tahu awal-awal dah. Macam mana kita boleh tak tahu? Kenapa buat salah? Kenapa tak tahu? Kerana kita yang buat salah. Bukan salah batal ni. Ini bukan batal ni. Jadi dapat tahu imam tak nak sujud sahwi, sebab imam duduk tawarruk. Tapi dekat Malaysia mungkin tak boleh buat, sebab kebanyakan semua duduk tawarruk, last kali sujud sahwi juga. tak boleh buat Kan surah Haji Ismail je yang boleh buat. Dan pula tu, kalau imam duduk tawarruk, makmum baru nak masuk semayang. Bila makmum baru nak semayang, imam dah tawarruk, makmum dapat tahu, lepas ni imam salam. Jadi ada 2-3 orang yang tak semayang lagi boleh buat jemaah baru. Itu yang afdal. Kalau mazhab lain tak dapat, semua tahu ni tahiyat awal ke tahiyat akhir semayang tak? Allah, tahiyat akhir. Kalau aku tahu 2-3 orang buat, sebab afdal buat jemaah baru kalau imam dah tak akhir. Waktu tahiyat akhir tu, dah tak akhir tu, sunat tunggu sekejap, ambil assalamualaikumnya, terus buat jemaah baru. Itu afdal lagi daripada duduk jadi makmum, tapi dapat tahiyat akhir. Jadi tak boleh buat kalau mazhab lain. Mazhab Syafi'i pun tak boleh buat kalau tak belajar. Kena belajar, baru tahu. Hebat mazhab Syafi'i. Okey. Malah kalau sesiapa yang nak sujud sahwi tapi terlupa duduk tawarruk, nak sujud sahwi tapi terlupa pergi duduk, dah terbiasa duduk tahiyat akhir, nak sujud sahwi, terlupa tahiyat awal, makmum subhanallah, dia pun ingat, subhanallah apa sekali je, terlupa tahiyat awal, dia pun duduk batas sembahyang dah. Nak bagi tahu je. Duduk ataupun makmum sampai 3-4 kali, subhanallah, sana pula subhanallah, apa nak buat apa, dia pun duduk, imam tu duduk, kerana dia bangun rakaat ketiga, dia tak tahiyat awal, dia terlupa, dia pun duduk balik, batal sembahyang imam. Makmum tak batal, kau ajak makmum. Banyak kau ajak imam juga, sebab tak belajar. Nak imam kena belajar, kena tahu. Jadi dia nak buat apa? Dia bagi tahu, aku terlupa tahiyat awal. Okey, cantik. Tapi masa tahiyat akhir tu, dia pergi duduk tawarruk. Dah terbiasa. Alamak, aku dah belajar. Masa tu sunat dia tukar duduk iftirash bila dia teringat. Jangan biar ajalah alang-alang, tak tukar, naikkan. Tak dikira gerakan sembahyang. Tak dikira gerakan luar, dikira gerakan sembahyang. Naik, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Lepas tu sujud, dapat sujud, duduk antara sujud, bagi salam. Masa sujud, duduk di antara sujud, tawarruk, bagi salam. Tawarruk yang sebenar lah, sebab nak bagi salam lepas tu. Okay. Sama juga sebaliknya, tak nak sujud sahwi. Dia tak tahulah kenapa, ni fiqh kan. Dia terlupa kunut, tapi dia tak nak sujud sahwi. Jadi dia pergi duduk iftirash pada tahiyat akhir tu. Patutnya tawarruk lah, sebab tak nak. Bila dia tak nak, maka disunatkan tukar daripada iftirash pergi tawarruk, sebab dah tak nak. Tapi rugi lah sunat ba'ad tu.
Ha. Dikira itu cakap tadi, dia tak dikira perbuatan luar, dikira perbuatan sembahyang juga. Jadi tak membatalkan, tak kira tiga tak ada kat situ. Tak dikira. Dan sujud sahwi sunat kuat tuntut. Okey. Kembali balik pada cerita tadilah, kenapa imam duduk tahiyat awal. Imam duduk macam tu je. Imam sekejap, yang kata akan cerita sekejap lagi, ulang balik. Tiba-tiba je imam nak sujud sahwi, tapi tak ada salah tu. Okey. Jadi sujud sahwi adalah sunat. Sunat dia sunat kuat tuntut, sunat muakkad, sunat sangat sunat sujud sahwi ni. Kalau buat 8 perkara, kita akan belajar bab nanti sunat arba'at, nanti kita akan masuk, padahal dah masuk dah sebelum ni. Masuk lagi bila-bila nanti dah dekat dah. 8 perkara, tinggal yang mana-mana 8 perkara ni sangat kuat dituntut untuk sujud sahwi. Okey, tapi ada keadaan yang menyebabkan bila buat macam tu makmum jadi terkeliru. Masa tu tidak aula buat. Sama macam ni, dalam kita iqna' ke apa, ada rukun sembahyang yang ke-18 ataupun rukun sembahyang yang ke-14. Kalau yang kata nak 13 jadi 14, yang kata 17 jadi 18. Kita ambil yang 13 rukun sembahyang, jadi 14. 14 apa? Niat keluar sembahyang masa salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Pada satu pendapat katanya wajib tu, kalau rukun tu. Kalau tidak, tak sah sembahyang. Bila bergerak tak sah sembahyang. Tapi pada pendapat mutamadnya mazhab Syafi'i, sunat aja. Sunat Assalamualaikum warahmatullahi, aku nak keluar sembahyang. Sunat. Okey. Pada satu pendapat dia rukun yang ke-14. Pada pendapat mutamad dia sunat. Walaupun sunat, tapi tok guru ulama-ulama tak bagi buat. Tak aula buat. Kerana silap-silap dia tak lagi. Tak assalamualaikum lagi, dan niat nak keluar. Niat nak keluar sembahyang batal lah terus. Dia kena sekali dengan salam. Samalah dengan bab ni. Bab ni kalau imam tu dia sunat sangat kuat tuntutnya untuk sujud sahwi, 8 perkara yang dia tinggal, mana-mana satu yang 8 perkara. Tapi kalau dia buat menyebabkan makmum keliru, tak aula dia buat waktu tu. Baik tak payah buat. Kalau yang biasanya 2 kunut tahiyat awal, 2 je. Maknanya 6 lagi, 4 semua ada 4. Mana ada 4 lagi yang tak nampak. Siapa-siapa buat, dia seorang je tahu. Bila dia tahu, dia kena sujud sahwi. Orang lain tak tahu. Tapi ada yang tahu. Apa yang tahu? Macam kunut, lepas tu berdiri ketika kunut. Berdiri itu adalah sunat wajib. Kunut tu dah 2 dah. Kemudian adalah beberapa kita akan bincang lah nanti. Jadi apabila imam ada buat sesuatu perkara yang menyebabkan dia sunat kuat tuntut untuk sujud sahwi. Okey, contohnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu sunat ke wajib pada rakaat terakhir, pada tahiyat akhir? Sunat apa? Sunat biasa, sunat ba'id. Dia tak baca Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala. Dia je tahu. Okey, kemudian habis dia nak sujud sahwi. Ataupun tahiyat awal dia tak baca at-tahiyah, duduk. Ataupun mungkin dia baca tak habis. Ada beberapa perkara lah memang dia disunatkan. Ataupun yang ini mungkin, okey, yang ini mungkin, yang itu agak tu sikit, kita akan jelaskan betul-betul nanti waktu dia nanti. Dia 3-4. Imam 3-4. Jadi dia pun kena ambil 3. Wajib dia pilih 3. Dia tak boleh pilih 4. Dia kena pilih 3. Okey. Kebetulan kena. Tikam sudah mengena. Dia bangun, Allahu Akbar, naik yang keempat. Makmum pun relax. Dia pun, makmum tak cakap, iyalah baru 3. Ni baru nak masuk yang keempat. Tadi pasal sujud tadi dah berdebar. Sudah aku nak buat apa? Dia sunat sujud sahwi. Dia tu siapa? Imam. Kerana walaupun betul, sebab betul tu hanya kebetulan, dia sunat sujud sahwi. Okey, yang itu mungkin logik sikit lah daripada tadi. Okey, kemudian dia pun
nak sujud sahwi, masa dia nak sujud sahwi tu dia duduk iftirash. Jadi makmum tahu imam nak sujud sahwi, tapi tengah-tengah dia baca tu tahiyat tu, dia fikir kalaulah aku sujud nanti huru-hara kat belakang ni. Memang huru-hara kat belakang ni. Jadi kerana apa huru-hara? Kerana diorang belakang ni semayang adat je, mana belajar pun. Lepas semayang balik, lepas tu datang balik semayang isyak, lepas tu semayang mak subuh balik, tak dengar pun, tak ada majlis ilmu ni. Jangan harap lah, tahu semayang aja, duduk belakang-belakang ni. Nak harap mungkin lah dia duduk depan soh pertama ni, soh kedua ketiga memang jahanam lah. Diorang ni bukan belajar, semayang adat dia panggil, semayang adat. Jadi aku batalkan lah hasrat tu, hasrat nak sujud sahwi tadi. Sebab memang akan huru-hara, akan jadi macam-macam. Mungkin ada yang mufarakah ke apa, jadi akan jadi huru-hara. Bila akan jadi huru-hara, dia pun duduk iftirash, maka dia pun perlahan-lahanlah duduk tawarruk. Kena ubah kedudukannya tu, dia ubah. Sunat dia ubah kedudukannya. Iftirash kepada tawarruk. Itu yang terjadi kalau selain daripada lupa. Dia bertukar fikiran. Nak sujud sahwi tiba-tiba tak jadi. Bila tak jadi, dia duduk tawarruk. Jadi makmum pun baru betul. Padahal imam takut makmum yang huru-hara. Kemudian macam tu sekali ulama membincangkan mengenai cara duduk. Cara duduk. Ulama bincang. Cara duduk macam tu sekali. Kalau nak kira panjang lagi ni. Ada bincang sampai duduk macam ni, duduk macam ni, duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk tarabuk, duduk bincang. Ulama duduk bincang kerana menandakan cara duduk ni ia adalah peraturan agama. Peraturan agama. Peraturan banyaklah, ada peraturan wajib, sunat, makruh kan. Peraturan lah, peraturan agama. Bila peraturan agama, ulama bincang secara detail. Tapi kalau kita perhatikan, ramai orang semayang duduk iftirash ketika tahiyat akhir tanpa sebab. Kenapa jadinya? Sebab pertama, sunat aja. Silap besar. Kalau ada sebab lain, ni yang tak ada sebab. Pertama, ataupun dia tengok orang lain, kebanyakan duduk macam ni nampak okey. Kalau ada masalah, tak apa. Kecuali dia bukan mazhab Syafi'i lah. Ni kita mazhab Syafi'i. Kenapa nak duduk tahiyat macam tahiyat awal? Kenapa? Sedangkan duduk tahiyat akhir pada mazhab Syafi'i itu afdal, pahala dia lebih. Ada tambah lagi. Ada tambah. Tapi kenapa juga duduk macam tahiyat awal? Tak ada sebab. Biasanya sebab sunat aja. Sayang. Ada beberapa keadaan je yang tak disunatkan untuk tawarruk. Maksudnya bukan duduk tahiyat akhir, bukan. Duduk iftirash juga walaupun di pada tahiyat akhir. Apa dia? Pertama, uzur, sakit belikat. Kalau buat macam tu, selalu buat sakit belikat. Boleh lah orang. Ataupun sakit pinggang, ataupun sakit urat peha. Kadang-kadang peha tu besar, badan dia besar, peha pun besar. Bila dia buat macam tu, dia jadi macam lari. Memang masalah lah. Tahulah memang masalah. Itu tak apalah. Bila dia buat duduk tahiyat macam iftirash, dapat pahala macam duduk tawarruk. Kalau dulu masa dia sihat dia duduk tawarruk, tiba-tiba bila dia dah makin membesar, dia jadi gemuk ke apa, jadi tak boleh nak duduk, sengit, nampak dengan tak khusyuk, kena tahan perut ni, nak jatuh, macam-macam masalah kat dia. Jadi bila macam-macam tu, bolehlah dia duduk iftirash dalam keadaan dapat pahala macam tawarruk. Tapi kalau awal-awal dia memang tak duduk macam tu, duduk iftirash je sampai badan dia besar pun duduk iftirash, tak ada apa-apa lah. Rugi, cerita rugi ni. Kan cakap ni, dia badan besar, dia duduk juga tawarruk. Pertama sekali dia dah dimaafkan lah. Dia dah tak afdal lah duduk tawarruk. Kalau dia semayang seorang, dia tak afdal. Kerana apa? Menghilangkan khusyuk dia, menghilangkan kekhusyukan dia. Kalau jemaah, lagi masalah. Bila berjemaah, lagi masalah. Dia dah jadi mungkin makruh, mungkin jadi haram. Imam macam tu. Kalau dia jadi imam, macam dia semayang seorang. Kalau lah dia duduk menghilangkan khusyuk, makruh.
Kalau berjemaah dia makmum, menghilangkan khusyuk, makruh. Tapi kalau ganggu orang sebelah, ganggu sikit-sikit, makruh. Tapi kalau sampaikan orang tu jadi tak selesa, jadi haram, dosa. Haram, perbuatan tu haram. Perang apa? Duduk tawarruk tu haram. Tapi pula kalau dia tak ada masalah, dia tak sakit, tak ada masalah, tapi dia duduk juga iftirash, silap-silap, makruh juga. Kenapa jadi makruh? Kerana kalau semua orang duduk tawarruk, dia cantik je. Dia semua ke sana. Tiba-tiba dia seorang aja iftirash. Menyebabkan orang ni terpenyek. Jadi belah kiri, belah kanan. Jom. Belah orang belah kiri dia salah, orang belah kanan dia. Orang belah kanan dia. Orang belah kanan dia kesian. Kalau dia duduk iftirash, orang belah kanan dia kesian. Kerana itu kalau nak sembahyang, kalau orang badan tu besar, duduk belah kiri, selamat. Kalau dia duduk, tapi silap-silap dia duduk tawarruk juga, memang jahanam gitu sebenarnya. Tapi kalau dia duduk iftirash, tak apa juga, baik duduk belah kanan lah, selamat sikit kat situ. Selamat sikit. Dia tak boleh, dia sebenarnya dia ganggu. Nak solat jemaah ni kita akan belajar nanti. Nak untuk selesaikan solat berjemaah makan masa 1 tahun. Selesai solat berjemaah saja. Panduan solat berjemaah simple. Nipis 18 helai, lebih kurang 30 lebih muka surat, tapi setahun nak belajar. Setahun apa? Seminggu sekali. Setahun. Memang tutup buku kitab ni. Bila habis ni kita tutup kitab ni. Sebab dalam kitab ni tak ada panduan solat berjemaah. Tu pasti tumbuh untuk guru buat dulu. Lama lah, dah meninggal pun. Jadi bila solat berjemaah, dia kena semua sengit sama. Tiba-tiba ada satu orang dia buat hal, itu yang jadi tak cantik. Jadi tak cantik, semayang tu jadi tak cantik. Apa lagi kalau dan dia dikira tidak melakukan yang afdal, seolah dalam keadaan tak ada sebab, seolah-olah dia tidak bersungguh-sungguh untuk ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa ni, Nabi bawa, Nabi ajar. Alah, tak apa, buat macam lain pun boleh. Macam tu, macam hegan tak hegan. Weh, Nabi bawa ajaran ni. Nabi bawa ajaran ni. Dia macam, alah, tak apa macam tu je. Ini perkataan ayat dalam mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab lain tak ada masalah sebab tu. Dan rukun yang ke-14, kita masuk sikit lah ni. Rukun yang ke-14, tadi rukun yang ke-13 apa tadi? Duduk sahaja. Dan kita tak masuk lagi duduk bagi membaca barang yang kemudian daripada membaca tasyahud dan membaca selawat salam, kita akan masuk ni minggu depan ni. Tadi duduk dah selesai. Bila duduk dah selesai, cerita pasal baca dan bab baca dari segi tajwid apa ni minggu depan. Sekarang ni secara umum dulu sekali, sebab dia panjang bab ni. Rukun yang ke-14 dan rukun yang ke-14 daripada rukun sembahyang membaca tasyahud akhir, maka sekurang-kurangnya berhenti kat situ dulu. Tasyahud kan? Kenapa dia panggil tasyahud akhir tasyahud? Nak kena tahu juga. Sebab ada asyhadu. Habis kenapa panggil tahiyat? Tahiyat juga, dah baca tahiyat juga. Ni baca tahiyat akhir, ni baca tahiyat awal. Tasyahud tahiyat sama. Kenapa pula tahiyat? Kerana permulaan dia at-tahiyat. Sebab tu dipanggil. Jadi duduk tu bukan duduk tahiyat akhir, bukan duduk tahiyat awal, bukan sebenarnya. Duduk iftirash, duduk tawarruk. Tapi lepas duduk iftirash, baca tasyahud awal. Baca kat atas dia. Duduk tawarruk, atas duduk tu baca tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, baca. Tapi kita guna perkataan, kita guna qauli tu letak fi'li. Dia panggil, boleh tak ada masalah, dia panggil majaz mursal. Jom minum kopi. Dia pula minum kopi, minum air kopi. Gila minum kopi. Boleh. Tu majaz mursal. Oh, orang-orang puncak alam ni apa ni? Bukan, kat puncak alam semua baik-baik. Sekejap bila pula puncak alam baik? Orang baik. Majaz mursal. Hendaklah membasuh apabila buang air, hendaklah membasuh. Basuh apa? Dia panggil majaz mursal. Dia cerita pasal keadaan orang-orang yang
zaman salafus soleh, zaman salaf 300 tahun semuanya hebat-hebat. Bukan zaman tu hebat, orang dalam tu hebat-hebat. Nampak? Jadi majaz mursal. Majaz mursal. Sama kita panggil majaz mursal. Sama juga dalam surah Quran. Surah, maknanya untuk mengambil sempena, untuk mengambil tajuk, untuk menjadikan dia tu nama, dia ada sebab. Biasanya sebab dekat dalam tu ada perkataan tu. Contohnya asyhadu, walaupun dia duduk kat tengah, panggillah tasyahud kerana ada asyhadu. Kalau ataupun boleh juga ambil jadikan dia nama bila tengok permulaan ayat dia. At-tahiyyah, panggil tahiyat. Boleh juga keseluruhan. Dalam tu cerita pasal apa? Macam surah Nuh. Dalam tu bukan Nuh bukan. Macam-macam ayat ada, tapi kat tengah-tengah ada surah Nabi Nuh. Dinamakan surah Nuh. Kalau surah jin, mana ada daripada awal lagi bukan jin. Kan? Ada tak ada perkataan jin tu, ada dah hujung-hujung dah tengah-tengah. Tapi nama surah jin. Sama kalau awal Wadduha. Surah Ad-Duha kerana mula dengan Wadduha, sebab tu nama dia surah Duha. Ataupun surah Tin, Wat-Tin. Kenapa nama surah Tin? Kenapa tak nama surah Zaitun? Kerana Tin duduk depan. Jadi ambil tu. Sama dah. Dan ataupun dia ambil keadaan. Contohnya doa iftitah, doa pembukaan ataupun doa permulaan. Panggil doa iftitah sebab dia mula-mula duduk pembukaan. Ataupun Al-Fatihah. Mana ada dalam Fatihah tu Al-Fatihah? Mana ada? Cuba baca bismillah sampai waladhdallin. Mana ada Al-Fatihah? Kenapa nama dia surah Fatihah? Kerana dia duduk pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan kitab. Kita kadang tak peduli benda ni. Kita fahamlah kenapa nama tu dia letakkan. Alah apa ni, kalau lagu-lagu penggubah lagu-lagu pun sama juga. Dia letak tajuk-tajuk lagu dia macam mana? Kalau lagu apa yang wings tu, sejati tu. Kenapa letak nama sejati? Sebab mula-mula sekali sejati. Sebab tu lah. Kenapa nama Isabella lagu tu? Apa lagu-lagu dulu, lagu tu je tahu. Sekarang mana tahu. Kenapa? Sebab ada dalam tu, ada tengah-tengah tu. Tu sebab tu dia buat tajuk tu. Kenapa sebut Yahanana? Padahal lagu Yahanana tu mana ada, awal-awal bukan Yahanana, dah chorus baru Yahanana. Kerana itu yang paling itulah maksud keseluruhan cerita. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tasyahud, kerana ada asyhadu, dan dipanggil tahiyyat kerana ada at-tahiyyah kat depan tu. Jadi dan apa dia sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillah. Kat sini kita ulang kembali balik kepada kembali balik kepada mula-mula tadi ni, bahawa jangan dilanjutkan duduk di antara dua sujud ni. Jangan dilanjutkan duduk lebih daripada zikir yang dituntuti padanya kadar sekurang-kurang tasyahud. Tu nak cari mana sekurang-kurang tasyahud dia dah bagi tahu kat bawah ni. Apa dia sekurang-kurang tasyahud? Tengok saat sekarang. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu baru sekurang-kurang. Asyhadu ni tak ada sebenarnya. terlebih wa asyhadu wa anna muhammadar rasulullah. Dan pada setengah riwayat yang lebih kuat wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi asyhadu yang kedua tu memang tak ada. Kenapa nak sebut walaupun asyhadu? Kerana itu bukan sekurang-kurang. Dah terlebih ni. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama dua-dua. Cuma tak ada asyhadu. Jadi bila tak ada asyhadu, dah untung 1 saat dah kat situ. nak dapat dia punya kadar dulu, kadar sekurang-kurang. Jadi lebih kurang 10 saat, mungkin kurang lagi pada 10 saat. Ini adalah sekurang-kurang
tasyahud sekurang-kurang. Dan habis yang lain tu apa, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Habis mubarakatus salawatut thayyibat tu sunat hai'ah, bukan sunat abad langsung, bukan rukun, sunat hai'ah. Yang wajibnya mana? At-tahiyatu lillah. Dan alif lam makrifah, alif lam pada salam tu termasuk sunat hai'ah. Al tu as tu, alif lam tu adalah sunat hai'ah. Dekat mana? Dekat salam, dua-dua salam. Tapi waw tu okey, dekat situ lah, salam. Tapi asyhadu tu adalah tu. Yang tak adanya, yang maksud tak ada tu maksudnya sunat hai'ah, yang tak termasuk dalam rukun, bukan rukun. Alif lam dan asyhadu rukun, dan wa anna asyhadu anna Muhammad wa asyhadu tu bukan. Jadi yang mana rukun? Wa anna. Wa tu rukun, anna tu rukun. Asyhadu tu bukan rukun. Yang kedua tu, yang kedua. Jadi wa tu penting tu. Takut-takut tersilap. Macam azan kan silap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Mana ada wa kan masa azan? Dia pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Tak sah sembahyang. Wa mana? Asyhadu sunat hai'ah sebut. Yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu yang kedua tu sebut, itu sunat hai'ah. Wa tu mana? Wa tak ada, tak sah sembahyang. Jadi wa anna Muhammad itu yang rukun, itu yang rukun. Dan banyaknya sunat semua sunat. At-tahiyatu lillah, mubarakatus salawatut thayyibah, semua tu sunat. Lepas tu al tu sunat, kemudian asyhadu yang kedua tu juga sunat. Dan banyaknya sunat dalam sembahyang ni yang kalau dikira berjumlah 300 sunat, 300 jenis, yang bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Ada 300 sunat. Sampaikan kalau kita kira betul-betul nanti bila-bila ada masa nanti sunat hai'ah nanti kita cuba kira. Takbiratul ihram, takbir awal tu 40 sunat ada. 40 sunat. Kita tahu berapa? Angkat tangan. 1. Okey. Kat takbir tu ada 40. Semua sekali ada 300 dalam sembahyang. Okey. Jaraknya sikit. 2, 3. Okey. Ni, sini kat kawasan ni 4. Tak sini 5. Atas ni 6. Macam ni, kalau macam ni 7. Apa lagi? Ada 40. Tu kena buka kitab apa tahu. 40. Yang dekat tahiyat pun dah banyak dah. Dekat tahiyat semua sekali ada 300. Dan selagi mana betul tahiyat yang wajib, yang sekurang-kurang ni at-tahiyatu lillah ni, selagi mana betul bacaan dia, bacaan yang wajib ni, maka sah solat dia walaupun ada kesalahan bacaan pada bacaan yang sunat yang lain. Dengan syarat kesalahan yang lain tu tak mengubah makna lah. Kalau mengubah makna dia jadi macam cakap pula. Contohnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kan salah tu, panjang pendek, tapi sah tak? Sah. Kerana apa? Kerana yang penting at-tahiyatu lillah. Ataupun as-salah tak boleh nak salah kan. Al tu nak sebut, nak jadi salah macam mana? Tak boleh tapi yang boleh macam tu lah. Jadi yang sekurang-kurang ni adalah mesti betul yang ini. Kalau salah yang ini maka membatalkan sembahyang dia kerana batal bacaan yang wajib. Yang ini yang dimaksudkan dengan kalau boleh buka muka surat 94 Rumi itu 94. Cuba buka 94 Baik. Ada tak kat situ?
Ada kena mengena. Ni. Dan setengah daripada syarat sembahyang itu Islam, orang yang sembahyang itu maka tiada sah sembahyang orang kafir, tak sah sembahyang orang kafir. Okey. Dan tamyiz, maksudnya mesti memayyiz, yakni dapat makan minum sendirinya dan membasuhkan tahinya sendiri dan mengetahui akan kaifiat sembahyang. Ni. Dan mengetahui akan kaifiat sembahyang yang lagi akan disebutkan, iaitu segala rukun sembahyang dan segala sunatnya, seperti dibezakan fardunya iaitu rukunnya daripada sunatnya. Tak tahu yang ni tak sah sembahyang. Itu dia sebut. Seperti ia ketahui akan yang fardu pada sembahyang itu fardu, itu sebab sembahyang lah. Ataupun dia i'tiqad sekaliannya fardu, yang itu boleh. Tapi kalau dia i'tiqad yang kesekaliannya sunat, tak sah. Itu sebut tu. Jangan i'tiqadkan akan fardu itu sunat, yang sunat itu fardu. Jadi untuk sah sembahyang, dia wajib tahu yang ni fardu, yang ni sunat. Kita tahiyat enggak tahu, baru tahu hari ni. Tapi kita anggap semua wajib kan? Kita anggap semua wajib. Mari kita tengok muka surat apa tadi? 94 tadi. Boleh tak anggap semua wajib? Sah tak sembahyang dia? Okey. Atau ia i'tiqad segala yang diperbuatnya itu dalam sembahyang itu sekalian fardunya, sah, lega. Tapi jangan apa? Jangan ia i'tiqad segala yang diperbuat itu sunat. Tahiyat ni semua sunat, tahiyat akhir ni semua sunat, maka tak sah lah sembahyang dia. Kenapa tak sah walaupun dia baca? Kerana dia tak tahu yang mana fardu dan yang mana sunat. Jadi nak selamat semua fardu. Angkat tangan, fardu, semua fardu. Tu selamat. Selamat pun jahil lah. Dia kena tahu. Kalau dia tak tahu, tak sah sembahyang. Ni sebut ni, kita dah belajar lama dah ni. Ni bila? Sekejap kita nak tengok tarikh. Oh, tak ada tarikh. Nasib baik tak ada tarikh. Menyatakan syarat pada menyatakan syarat sembahyang. Lama dah ni, setahun kot ataupun lebih, 2 tahun. Jadi orang yang tak tahu yang mana fardu, angkat tangan tu fardu ke sunat lah? Angkat tangan fardu, salah tapi sah. Rukuk ni fardu ke sunat? Rukuk ni fardu, kebetulan rukun, kebetulan. Duduk di antara sujud, duduk di antara 2 sujud, sunat aja, maka tak sah sembahyang dia tak tahu. Tapi baca tahiyat awal fardu, sah sembahyang dia, padahal sunat je tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad pada tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad, fardu ke wajib, fardu ke sunat? Dia kata sunat, tak sah sembahyang dia. Kalau dia kata semua fardu, maka sahlah sembahyang dia bagi orang yang jahil. Okey. Dan bacaan sekurang-kurang ni adalah sunat ab'ad pada tahiyat awal dan rukun pada tahiyat akhir. Jadi pada tahiyat awal, at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Memadai dapat pahala sunat ab'ad pada tahiyat awal dia. Habis kalau dia baca lebih at-tahiyatul mubarakah, dapat pahala sunat hai'ah lagi dan dapat pahala sunat ab'ad lagi. Banyak dapat pahala dia. Jadi dia tak cakap salamun, assalamu alayka, masih lagi dapat lagi, tambah lagi banyak pahala sunat yang dia dapat. Okey. Dan pada tahiyat akhir yang duduk tawarruk tu, bacaan ini adalah rukun. Tak baca yang ini tak sah. Ini rukun pada tahiyat akhir. Yalah, tahiyat awal dia jadi sunat ab'ad, tahiyat akhir dia jadi rukun. Betul lah tu. Yalah dia. Okey. Dan memanjangkan bacaan pada duduk di antara 2 sujud. Kita ulang balik yang tadi. Memanjangkan bacaan pada duduk di antara 2 sujud selepas membaca bacaan yang warid melebihi sekadar sekurang-kurang tahiyat, batal sembahyang dia. Yang tadi ulang balik. Jadi kenapa nak ulang balik? Kerana tadi tak faham sekurang-kurang tahiyat tu apa. Sekarang dah tahu itu sekurang-kurang tahiyat. Kalau lah kita baca rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, lepas tu masa tu dia baca doa lain,
ataupun dia duduk diam saja sehingga kadar mana, masa kadar berapa nama? At-tahiyatulillah salamun alayka ayuhan nabi, ataupun dia baca at-tahiyat. Senang cerita macam tu lah. At-tahiyatulillah salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Batal sembahyang kerana melebihi kadar sekurang-kurang tahiyat. Tu je nak beritahu. Dan disunatkan juga taat tahiyatul masjid. Sebab bila kita berkait dengan satu perkara, dia akan berkait dengan semua-semua perkara. Memang macam tu. Memang macam tu. Okey, disunatkan untuk solat tahiyatul masjid. Memang disunatkan untuk tahiyatul masjid. Walaupun khatib sedang berkhutbah. Kan? Hanya boleh tahiyatul masjid. Hanya boleh. Solat qada pun haram masa tu. Haram dan tak sah masa tu. Haram dan tak sah. Solat qada tak boleh. Qada yang memang wajib tak boleh. Semua solat tak boleh. Kecuali tahiyatul masjid ataupun dia solat qabliyah kebetulan dengan tahiyatul masjid. Okay, macam gabung boleh lah. Bukan qabliyah sebab dia tumpang atas tahiyatul masjid tu. Qabliyah pun boleh sekali. Nak sembahyang apa? Nak sembahyang qabliyah. Tapi sebelum duduk, pada masuk masjid, sebelum duduk, pada ketika khatib membaca khutbah, boleh sembahyang. Kerana apa? Sembahyang sebenarnya tahiyatul masjid. Yang menumpang apa? Qabliyah. Qabliyah tu yang menumpang dia. Boleh. Tapi ada syarat. Kita dok buat tak ada syarat, main sembahyang macam tu je. Syarat dia ni ada kena-mengena ni. Apa syarat dia? Syarat dia ialah solat dengan ringkas. Sepatutnya kalau kita tak belajar al-ilmu qabla al-amal. Kena ada ilmu baru amal. Patutnya jangan solat. Kerana apa jangan sembahyang sunat masa khatib dengan khutbah? Sebab kita tak belajar lagi. Lepas belajar barulah sembahyang. Kenapa pula sembahyang 2 rakaat? Bukan. Sembahyang 2 rakaat yang ringkas. Maksud ringkas tu apa? Ringkas tu maksudnya lebih kurang. Bukan. Inilah maksud ringkas nak cerita ni. Apa dia maksud ringkas? Maksud ringkas tu adalah kata Syekh Ramli, maksud ringkas ialah tidak buat segala yang sunat-sunat. Maka at-tahiyyatul mubarakah habislah. Itu tak kira Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunat. Awal-awal lagi tak payah tahiyat, awal-awal lagi dah jahanam dah dia punya sembahyang dah itu. Lepas tu bismillah. Bismillah tak apa. Lepas tu Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 2 kali, 3 kali. Sekali je. Sekali tu bukan sebab nak sekali, sebab alang-alang dah tumaninah. Sami Allahu liman hamidah boleh. Kenapa? Sebab alang-alang nak bangun. Kalau tak bangun pun masa banyak tu juga. Dia pun Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih jahanam. Kerana buat. Lepas tu sujud subhana rabbil a'la. Duduk di antara dua sujud rabbil firli. Sunat ke? Sunat. Tak payah. Duduk kadar subhanallah. Sujud balik subhana rabbil a'la boleh sebab alang-alang sujud. Kemudian bangun rakaat kedua, terus bismillah waladdallin amin, rukuk subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd sebab nak tamakninah kat situ. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, tak payah baca apa, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, tahiyat. Bila tahiyat at-tahiyyatu lillah. Sampailah habis. Itulah yang sekurang-kurang mengikut kata Syekh Ramli, itulah yang mesti yang dibuat. Mujurlah ada Ibnu Hajar. Syekh baik. Dua orang ni memang terbaik lah. Tak ada dua orang ni memang masalah kita. Diorang sentiasa berbeza. Kebanyakannya berbeza. Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Tok Guru sama. Jadi bila berbeza, lega lah kita. Lega. Ibnu Hajar cakap tak sampai tahap tu. Tapi ringkas. Ringkas tu kalau orang cakap kau sembahyang ni agak cepat lah, agak ringkas. Jadi kita sembahyang tu memang ringkas dah pun. Lega lah kat situ. Tapi walaupun lega, dah tahu ada ulama yang kata macam tu, janganlah buat. Memang lega, yang lepas lega lah, yang akan datang tak payahlah. Yang tak dapat senang lagi pun lagi pendek. Memang sesuai dengan nafsu kita. Memang sesuai dengan nafsu kita pun cantik. Masa ni lah nak ikut nafsu dan syarak suruh dan nafsu pun setuju. Apa dia lagi? Kahwin kan? Kahwin syarak suruh dan setuju. Kena 1, kena 2, kena 3 semua syarak suruh. Tapi kita nak kena dengan nafsu tu. Makan buka puasa, makan pula buka puasa kan, makan syarak suruh. Kita pun setuju dengan kita punya nafsu. Termasuklah ni syarat kata pendek kan, setujulah dengan
kita punya nafsu cantik. Buatlah. Jadi macam mana? At-tahiyatu lillah, salamun alaika, betul salamun alaina. Salamun tu je. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali ke dua kali lah. Tak ada apa sebab dah habis. Bila dah habis tak apa. Sebaik ada Ibn Hajar. Tapi macam mana pun sebaik-baiknya jangan. Okey. Dan imam memanjangkan bacaan doa. Okey. Dan disebut ulang balik, imam memanjangkan bacaan doa selepas bacaan tahiyat akhir melebihi kadar sekurang-kurang tahiyat, makruh hukum imam tu. Maksudnya fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian masa tadi, masa tahiyat tadi berapa? 10 saat ke berapa saat? 8 saat ke? Yang itu dia baca doa. Kalau dia baca yang doa yang panjang, Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu, ada bawah tu. Tengok bawah tu. Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kat situ dah ngam-ngam lah. Kalau ditambah lagi Allahumma fil azabil qabr wa min azabil jahannam, tambah lagi, maka terlebihlah daripada sekurang-kurang tahiyat. Jadi bila berlebih makruh hukumnya. Nak baca banyak kerana yang digabung-gabungkan tu ada 3 hadis tu. Macam-macam 3. Yang muqallibul qulub tu hadis lain ada 3. Jadi tak payah gabung. Pilih yang paling malas, terus yang muqallibul qulub. Yang rajin sikit yang macam mana tulis kat kitab kita yang bawah ni, kita akan belajar minggu depan nanti. Jadi nak jadi imam, nak konon-konon nak dapat pahala banyak, dapat makruh. Makmum memanjangkan baca doa kalau makmum macam mana? Makmum yang memanjangkan melebihi kadar sekurang-kurang tahiyat. Makmum ataupun dia sembahyang seorang, tak ada masalah. Makmum pun tak ada masalah. Kerana apa? Kerana imam dah bagi salam, terputus hubungan. Jadi seketika nak buat apa, tak ada kena mana. Jadi tadi imam tak boleh, dia ada ikatan dengan makmum. Sembahyang seorang tak ada masalah. Tapi kalau makmum tak ada masalah. Sebab bila dia doa banyak, imam assalamualaikum warahmatullahi, maka terputus. Bila terputus tak ada masalah. Berbeza. Sebab apa? Sebab hubungan imam dengan makmum dah terputus dan tak ada kena-mengena rukun fi'li. Tak ada kena-mengena. Memang dah duduk tu yang terakhir. Berbeza dengan makmum sujud lama. Itu ada masalah. Makmum sujud lama, sujud yang terakhir tu lama. Itu memang ada masalah. Dia sujud lama, imam dah bagi salam, sampai bagi salam, maka dia ketinggalan satu rukun fi'li dan rukun qauli banyak tinggal. Tapi rukun qauli tak kisah tu, tapi rukun fi'li dia tinggal. Jadi dia adalah makruh buat macam tu, walaupun tak batal. Makruh pertama, ketinggalan satu rukun fi'li. Yang kedua, ketinggalan rukun-rukun qauli yang dia ketinggal banyak lah tu, tahiyat lagi, selawat lagi, salam lagi. Dan yang paling penting, nampak keji. Itu paling penting. Memang keji. Betul. Keji. Yang paling keji orang duduk sekeliling dia. Orang sebelah kiri kanan, orang 3 orang kat belakang. Tengok memang keji gila. Tengok Allah, apalah wuduh ni tertonggek seorang-seorang kat situ. Ya tahiyat tengok depan. Orang sebelah ni, dia keji. Perbuatan tu sangat keji. Keji apa? Sujud keji ke? Bukan sujud kat manusia, sujud kat Allah. Takkan keji. Keji dari segi jemaah. Kalau seorang-seorang tak nampak keji, bila berjemaah benda tu nampak keji. Contohnya nampak keji macam ni. Kalau macam askar tu yang kruk kaki, kruk kan. Tiba ada satu Mr. B duduk kat situ. Dia satu. dia lain. Nampak keji tak? Nampak keji. Tangan dia gerak, tiba dia seorang lain. Nampak keji. Sama lah. Dia macam satu kumpulan nak pergi, nak semayang nak pergi, tiba satu jadi problem. Nampak keji. Sangat keji nampak. Dan kerana itu makruh. Jadi tak payahlah nak sujud lama-lama, nak doa lama tak payah. Kerana tujuan sujud lama-lama kerana ada hadis yang diambil, walaupun orang sujud tu tak tahu pun daripada hadis. Hadis yang diambil dia kata kerana ujung-ujung sembahyang tu adalah disebut duburi kan. Ada hadis panjang duburi, maksudnya di hujung. Dubur ni hujung, belakang, last. Jadi duburi, sebab tu kita dubur kita panggil kan, sebab dia belakang. Duburi ni last ataupun belakang. Jadi Nabi kata bagus berdoa di belakang semayang. Jadi bila di belakang semayang tu banyak tafsiran ulama. Pertama, belakang semayang tu digabungkan dengan sedekat-dekat Tuhannya dan hambanya ketika sujud. Jadi sujud yang terakhir tu lah sujud yang duburi tadi dia ambil kat situ, sebab gabung dengan hadis lain. Itu satu. Yang kedua kata
Bukan, dubur itu last sekali. Maksud fil alamina innaka hamidum majid. Kat situ doa. Ada yang kata yang ketiga apa dia? Dubur itu masuk, hujung tu masuk lepas sembahyang. Sebab tu lepas sembahyang tu doa. Semua okey. Jadi kalau dah macam tu tak payahlah nak juga dekat sujud tu. Ambil yang lepas tahiyat fil alamin innaka hamidum majid. Tak dapat yang tu, ambil yang lepas sembahyang doa. Sebab tu kita lepas doa, lepas sembahyang kita doa. Kerana pada hadis tu dah banyak tafsiran ulama, duburi tu maksud dia banyak. Dan sama juga masalah. Okey, ni masalah ni masalah yang terakhir. Masalah ni macam mana? Imam cepat baca tahiyat awal. Okey, imam cepat baca tahiyat awal. Dan dia kenal imam tu memang suka baca tahiyat awal cepat. Dia tak tunggu-tunggu, dia baca cepat-cepat, lepas tu yang lain baru asyhadu an la ilaha illallah, iman Allah. Dia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah iman dah sempurna dah. Bila sempurna, biasanya kita akan buat apa? Kita akan baca makmum lah tu akan baca Allahumma salli ala Muhammad juga. Kan? Dia akan baca juga. Tak kira. Jadi patut nyetak macam tu. Bila imam dah bangun, sempurna. Bukan tengah bangun, bila dia tinggalkan semua bacaan. Semua bacaan mana? Bacaan yang sunat. Walaupun sunat tu sunat ab'ad sekalipun. Jadi afdalnya meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad tu apa? Duduk. Nampak tak? Bila kita dah tahu hukum tu, kita kena sebut duduk dulu. Duduk dan tahiyat awal. Tahiyat awal adalah sunat ab'ad, duduk juga sunat ab'ad. Sekarang imam dah bangun. Kerana kuatnya suruhan mengikut imam, bila imam sempurna bangun rakaat ketiga, tinggalkan dua sunat ab'ad, mungkin tiga. Apa dia? Pertama, bangun, tinggalkan bangun, tinggal sunat ab'ad satu, sebab nak ikut imam, kuatnya nak kena ikut. Yang kedua, tasyahud kalau dia tak habis baca lagi. Kalau dah habis baca, Allahumma salli, tasyahud je lah. Allahumma salli ala Muhammad, bukan ab'ad. Jadi dia meninggalkan dua benda yang besar. Apa dia? Duduk dan tasyahud awal. Yang mana kalau tak buat benda ni, kena sujud sahwi. Tapi kerana kuatnya nak ikut imam, maka dia pun kena bangun juga ikut. Walaupun bawa asyhadu an la ilaha iman Allah, dia illallah. Baru nak ni, imam dah sempurna. Tak payah kuatnya tuntutan tu. Tinggalkan sunat ba'id. Okey, itu pada pertama kali, pada awal-awal. Bila dah tahu imam jenis ni, tukar. Bukan. Bila dah tahu imam jenis ni, nak buat macam mana? Caranya ialah betul lah, patutlah juga tukar. Mana boleh macam tu? Belajarlah sikit. Mana boleh nak setakat nak jadi imam ni? Mana boleh macam tu? Lainlah imam bidang terjun yang terpaksa ganti imam tak datang. Itu lain. Itu hantam sajalah lah bu. Dia tak kira dah. Mana ada kira lebih, tak ada. Ini yang dilantik. Jadi besarnya tuntutan mengikut imam, sehingga kan imam bangun tu, maka makmum tinggalkan walaupun sunat ab'ad sekalipun kerana mengikut imam. Dan pada masa akan datang, bila dah kenal lah imam jenis ni, maka eloklah, afdalnya tinggalkan sunat hai'ah daripada sunat ab'ad. Jadi bila tinggalkan sunat hai'ah, itu lebih aula, lebih afdal. Apa dia? At-tahiyyatu lillah. Agak-agak boleh kejar. Bolehlah kejar. Sebab tadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi boleh kejar. Jadi at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika terus semua. Jadi pendek sikit, sempat dapatlah dalam masa 2 ataupun 3 saat ataupun 4 saat ataupun 5 saat dapat selamat. Jadi kita tak buat sunat hai'ah kerana kita nak habiskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi. Allahumma salli ala Muhammad, selawat kan. Kita nak yang itu. Jadi kita tinggal sunat hai'ah. Baru kita tahu, boleh tinggal. Memang kena tinggal, itu afdalnya tinggal. Kerana imam tu laju. Sama juga dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir kalau imam tu laju, tahiyat akhir tak ada masalah. Tak ada. Tahiyat akhir tak ada masalah. Biar dia laju, kita habiskan je. Tak ada masalah tahiyat akhir. Dan yang akmalnya iaitu, saya baca je ni, nanti kita ulang balik, kita akan berhenti kat sini. Kita akan ulang balik ni. Yang akmalnya, yang sempurnanya iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah seakmal-akmal, sesempurna tahiyat, tasyahud. Habis Allahumma salli ala mana? Itu bukan tasyahud, itu selawat. Jadi maknanya kita akan baca minggu depan. Dan sebelum tu kita akan bincang minggu depan berkaitan dengan bacaan daripada mazhab lain. Mazhab lain nak baca lain. Contohnya mazhab Hanafi dengan Hanbali. At-tahiyyatu lillah was-salatu wat-tayyibat was-salatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Lepas tu ujung kali wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Malik at-tahiyyah. Mazhab Maliki ni bahaya. Ini susah. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah. Pernah dengar? Itu adalah antara tahiyat yang warid juga. Lepas tu sampai ujung asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh juga. Lepas tu mazhab Syafi'i macam kita baca tadi. Dan ada juga daripada bacaan daripada Sayyidatina Aisyah, at-tahiyyatut tayyibatus salawatuz zakiyatu lillah. Ada at-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. Ini Abu Musa. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatus salawatu lillah. Ini Umar Al-Khattab. Ibnu Umar anak dia, at-tahiyyatu lillah, as-salawatut tayyibat, assalamu alayka. Lain-lain. Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah was-salatu wat-tayyibat, assalamu alayka. Nampak tak? Ada macam-macam baca lain-lain. Kita akan ulang baliklah. Kita berhenti dekat yang akmalnya, iaitu at-tahiyyat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khusrin illa alladhina amanu wa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.